Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhud fi musyabahatir Rafidah bil Yahud. Satu usaha yang gigih menyamakan, mendedahkan persamaan Syiah ni dengan Yahudi. Jadi kitab ini agak tebal juga sebenarnya. Cuma banyak maklumat kita akan dapat, khususnya dari sudut fahaman-fahaman Yahudi yang diserapkan dalam aliran-aliran lain, misalnya Syiah. Dan sebenarnya kalau kita faham, kita akan boleh nampak bagaimana pertalian ajaran sesat dengan Yahudi itu. Tidak ingat dia punya istilah-istilah tu, bagi saya itu bukan perkara yang penting sangat. Cuma kita nak faham ajaran salah itu dari mana asalnya. Sebabnya ajaran salah ni yang kita sebut sebagai ajaran sesat ni, dia ada sumber dia. Dia ada punca dia. Jadi kita kena tahu. Jadi kitab ni salah satulah. Baik, jadi perbincangan kita pada malam ni masih lagi berkait dengan marhalah yang kedua. Sebab dalam kitab ni dibahagikan mana usaha kalangan Syiah, kalangan Yahudi untuk merosakkan ataupun untuk meruntuhkan agama Islam ni. Mereka telah merencanakan beberapa peringkat. Dia panggil marhalah itu. Yang mana marhalah pertama, usaha yang mula-mula dilakukan oleh golongan Yahudi adalah untuk menyekat gerakan dakwah Nabi SAW. Dan untuk mencapai usaha itu, pelbagai pendekatan yang digunakan oleh golongan Yahudi, dan perkara ini telah kita bincang sebelum ini. Jadi marhalah yang kedua, iaitu percubaan daripada golongan Yahudi menentang agama Islam ni dari sudut kekerasan, menggunakan pendekatan senjata, bukan lagi melalui kita kata usaha-usaha menipu, menimbulkan keraguan, menimbulkan perasaan prejudis sama-sama masyarakat. Itu dia sudah naik ke tahap yang kedua, iaitu melalui peperangan. Itu marhalah yang kedua. Jadi marhalah yang kedua ini jadi marhalah pertama, saya baca tajuk saja untuk mengembali keingatan kita. Jadi marhalah yang pertama iaitu percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pokok Yahudi. Yang pertama sekalinya, ini bukan melalui peperangan lah, tapi dengan cara mereka meresak masuk dalam masyarakat Islam. Yang pertama, al-hisar al-iqtisadi, yakni melakukan kepungan ekonomi. Ini bukan peperangan, mereka hidup bersama orang Islam, cuma mereka beri tekanan kepada umat Islam dari sudut ekonomi. Dan perkara ini pun telah kita bincang. Salah satu perkara yang paling jelasnya adalah membekalkan air dengan harga yang mahal. Itu antara yang disebut. Menyebab bila kos pembuatan itu tinggi, maka harga barang pun tinggilah. Bila umat Islam jual, harga barang itu tinggi. Jadi tidak boleh bersaing dengan produk Yahudi itu. Itu salah satu juga. Jadi keuntungan, kalau nak samakan harga, jadi keuntungan sedikit lah. Semua orang boleh faham perkara itu. Dan itulah yang berlaku dalam negara kita sekarang ni. Sebab dia yang membekalkan bahan mentah itu.
ataupun bahan-bahan untuk pembuatan. Jadi itu juga salah satu metod yang digunakan oleh Yahudi. Yang pertama. Yang kedua, itharatul fitan wal ahqad. Mereka telah menyemarakkan fitnah dan perasaan benci. Sekarang ini pun berlaku dalam negara kita. Dengan sistem, kita kata demokrasi ini menyebabkan timbul kebencian luar biasa sama-sama Islam. Padahal semuanya belajar Quran, belajar hadis, tapi bila timbul dalam konteks politik, tak boleh nak terjemah dalam kehidupan itu. Kita nak tak nak pun terpaksa juga keluar mengundi. Kalau tidak, teruk lagi. Banyak pula fikir. Macam-macam lah umat Islam Istiak Sungai tu tak keluar mengundi. Bagi saya itu perkara yang kedua. Cuma kita kena ada kefahaman. Dan itulah tujuan, salah satu tujuan lah. Dalam kitab ni, kita boleh ambil banyak perkara juga. Sebab kalau kita setengah berpendapat, kalau kita tolak tu timbul masalah lebih besar lagi. Banyak perkara lah. Walaupun, jadi macam-macam lah pandangan. Bagi saya itu perkara yang kedua. Kebijaksanaan umat Islam berfikir, dia kena tahu langkah-langkah yang telah dilakukan oleh musuh Islam yang awal, yang menjadi punca kepada ajaran salah sekarang ini, iaitu Yahudi itu. Yang perlu kita tahu. Jadi mereka menimbulkan, sebab itulah kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, fitnah ni asalnya berlaku daripada mana? Ini perlu juga saya sebut. Sebelum ni mungkin tertinggal. Fitnah ni dia asal daripada mana? Fitnah, perasaan benci, hasad, dengki, sebenarnya dia lahir daripada maklumat. Dia lahir daripada maklumat. Kegagalan umat Islam, tidak bijak umat Islam menguruskan maklumat, maka berlakulah perpecahan. Sebab itulah banyak sangat riwayat, sama ada Quran, kalau Quran ja'akum fasikum binabani, itu asas dia. Mana kena tabayyun terlebih dahulu. Hadis cukup banyak. Sehingga Nabi sebut sesiapa yang menyebarkan maklumat tanpa dibuat pengesahan, kalau kebetulan maklumat itu betul pun, tetap dikira sebagai dusta. Sebab dia tidak melalui proses tabayyun. Kebetulan sahaja betul. Semasa dia sebar, dia tak tahu apa betul. Perbuatan itu salah. Penyebaran tanpa pengesahan benar, itu salah. Walaupun maklumat itu kebetulannya betul. Kalau tak betul macam mana? Itu dia punya disiplin sangat ketat. Sebab apa? Dengan maklumat inilah rosak pemikiran manusia. Baik, itu kita kena faham lah. Sebab tu hadirat kena berhati-hati dengan FB, dengan medsos ni. Media sosial ni. Kena berhati-hati. Orang kita sekarang ni, kalau dibuat kajian, mana tahap pembaca Al-Quran menurun kerana adanya dia punya smartphone ni. Cuba dia baca WhatsApp, baca maklumat tu berapa jam satu hari. Itu bahaya. Tanpa ada kita kata disiplin yang betul lah dalam proses baca tu tak apa, cuma terima tu. Apatah lagi nak disebarkan. Sepatutnya umat Islam kena berhati-hati. Ya, kalau bahasa Kelantan je biasa gatal tangan lah dipanggil. Tak boleh bila ada maklumat ni dia rasa tak tenang lah kalau dia tak sebarkan. Bahkan kadang-kadang bila dia sebar, maklumat tu dapat respon yang baik, dia rasa bangga. Penyakit. Tu penyakit tu. Itu jadi perkara inilah juga yang digunakan, modus operandi inilah yang digunakan oleh Yahudi di zaman Madinah. Yang mana yang menjadi, kita kata, ejen-ejennya adalah golongan munafiqin. Itu ejen yang paling bahaya. Nampak pakai piah. Serban lagi. Setengah tu nampak hebatlah keterampilan. Tetapi ada niat yang tidak baik. Kalau masuk dalam dunia politik, demokrasi ni, lagilah hilang nilai akhlak itu. Tak rasa bersalah dah. Menimbulkan persepsi. Sedangkan persepsi adalah awal kepada fitnah. Dalam agama kita ni hadirat, hukum dia jelas. Tak ada khilaf ulama. Kita menyebarkan maklumat yang tak jelas, itu haram. Tapi sekarang ini diubah. Dia panggil persepsi. Bahkan ada seorang profesor, dia kata persepsi itu adalah maklumat. Orang yang tidak menerima persepsi dianggap orang qalu. Cuba bahaya tu. Sedangkan persepsi tidak boleh disebarkan. Standard umat Islam, disiplinnya dalam penyebaran maklumat, bila maklumat itu tepat, itu pun kita lihat lagi. Kalau maklumat itu tepat, tapi kalau disebut boleh menimbulkan fitnah, pun tidak dibenarkan sebut. Sebab maklumat inilah hadis-hadis yang merosakkan pemikiran dan hubungan manusia. Yang ketiga, menyebarkan usaha untuk menimbulkan syak umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam ni kebanyakan wa aktsarun nasi la ya'lamun. Majoriti manusia ni tidak berpengetahuan.
Dia cuba rosakkan pemikiran itu. Itu bagi orang yang tidak berpendidikan tinggi, yang tidak terdedah kepada pengajar Quran dan hadis dengan cara yang betul, dia mungkin akan terpengaruh. Baik, yang keempat yang kita nak bincang pada malam ini, kita tak habis lagi sebenarnya marhalah yang pertama, dan kita akan masuk marhalah kedua selepas ini. Baik, cara yang keempat adalah at-tajassus 'alal muslimin. Mereka mencari maklumat tentang orang Islam. Mereka hidup bersama orang Islam. Tajassus mana? Apa tajassus ni kita kata dalam mengintang-intang apa? Mengintip. Dia ada special brain dia. Dia ada mata-mata dia, penyiasat dia. Memang dia cari maklumat. Dia masuk dalam jabatan ni, pak dalam masjid, dalam parti itu, dalam semua dia ada. Tu kalau zaman Nabi. Kita kata mencukupilah tenaga dia sebab mengikut ulama zaman Nabi 400 lebih dia punya munafikin. Cukup dah tu untuk dalam jumlah masyarakat yang ada tu. Sesuai dengan zaman itu. Kalau zaman kita sekarang ni, dia ada cara. Lebih mudah lagi sebab apa? Dunia, manusia berniaga maklumat. Orang yang mahir tentang cara berkomunikasi di atas talian ini, dialah orang yang paling hebat menyebarkan maklumat. Kalau kita tengok sekarang dengan TikTok, kita ada tak? Tu ada kita TikTok ni apa? Menatang apa? Tak tahu apa pun nak buat dah. Tapi itulah bagi orang. Jadi berbahaya, bukan kata free, tidak. Khusus untuk tajassus, mengintip orang Islam. Mengintip dengan maksud nak cari maklumat, yang mana maklumat itu akan diproses untuk menghentam umat Islam. Dan maklumat itu juga digunakan, dia akan lihatlah. Bila fakta tu sudah ada, maklumat sudah ada di atas meja tu, dalam simpanan mereka, di situlah mereka buat analisa pula terhadap maklumat. Sudut mana yang mereka boleh masuk untuk merosakkan ukhuwah Islamiah ni. Hadirat besar persaudaraan Islam ni. Ukhuwah Islamiah kalau rosak yang itu, habislah umat Islam. Sebab itulah kita orang Islam ni, kalau ada kes kecil-kecil, kita diamkan saja. Tetapi peranan media ni, dia akan cuba mensensasikan perkara itu. Jadi orang Islam kita ni pun ada setengah tu memang suka juga kepada perkara-perkara gitu. Baik. Di sini dikemukakan beberapa fakta. Jadi untuk tujuan tajassus, yakni mengintip, mencari maklumat, mencari rahsia umat Islam lah, ataupun belajar maklumat yang strategik kita kata, golongan tokoh-tokoh Yahudi telah menyebutkan nama-nama ahli-ahli sejarah lah, ahli-ahli sejarah. Misalnya dalam sini dinakalkan dalam kitab Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham, disebutkan beberapa orang nama orang Yahudi yang terkenal di zaman Nabi, yang mana dia ni telah terbukti dia ni sebenarnya adalah mujassis, pengintip-pengintip dari pokok Yahudi. Siapa mereka ini? Ya, kalau kita sebut dalam bahasa selepas daripada itu, ni pokok munafikin lah. Pokok munafik. Mereka masuk Islam bukan kerana Allah, bukan kerana ikhlas, tetapi dengan maksud untuk mengintip maklumat, mencari maklumat. Yang mana maklumat yang dianggap berharga dan boleh digunakan untuk menghentam orang Islam tu, mereka akan salurkan kepada orang-orang Yahudi di luar daripada kota Madinah. Bahkan setengah maklumat tu sampai kepada luar daripada Jaziratul Arab. Misalnya di Rom, sampai ke sana. Baik. Dan maklumat ini dibekalkan ataupun disalurkan kepada pimpinan-pimpinan golongan musyrikin di Mekah. Jadi maklumat yang diperoleh daripada kita kata mujassis, pengintip-pengintip ini bukan sekadar disalurkan. Jadi maklumat tu banyak, dia akan pilihlah maklumat ni kita sampai kepada pemimpin kita. Setengah-setengah maklumat itu yang mereka fikir berguna untuk orang musyrikin, mereka akan salurkan maklumat kepada musyrikin Mekah itu. Baik. Jadi mereka tinggal bersama orang-orang Islam di Madinah dengan maksud listiraqil hadis ma'hum, untuk mencuri maklumat daripada orang Islam tu, dan untuk menyemarakkan perasaan syak dan ragu, supaya timbul keraguan dalam hati orang-orang yang lemah dari kalangan orang Islam tu, menyebabkan mereka mempersakkan sesetengah ajaran Islam tu. Sekarang ni pun berlaku.
Hadirat, kalau kita tengok dalam internet ke, selama mana perempuan-perempuan Islam mempersoalkan aurat. Padahal dia orang Islam, tak tukar agama lagi. Tapi dia sudah menganggap bahawa menutup aurat ini, dia anggap sebagai pilihan, bukan kewajipan. Saya pernah dengar sendiri itu. Seorang perempuan, dia ni menteri juga dulunya. Dia menteri juga, cuma dia bercakap, saya dengar dalam radio lah. Ketika sedang drive itu, dia sebut dengan jelas. Menutup aurat ni bukan kewajipan, tetapi dia merupakan pilihan. Kalau kita rasa nak tutup, kita tutup. Itu pilihan kita. Hak. Atas rasa, dia panggil hak apa ni? Dia panggil apa sekarang ni? Hak kemanusiaan lah, seolah begitulah. Hak peribadi. Tidak boleh dipaksa. Itu satu hak. Yang menutup aurat perlu, dia tak sama menutup aurat dengan tutup kepala ni, tak sama. Tutup tubuh, tutup kepala itu Islam tidak guna istilah tu. Islam guna istilah tutup aurat. Tutup aurat ni dia ada spesifikasi dia. Sebab tu kita tengok setengah orang Islam, perempuan-perempuan pakai baju ketat, bagi dia menutup aurat, itu silap lah. Macam mana dia boleh faham gitu? Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu antara peranan tu. Saya baca, banyak juga saya tengok dalam buku, sebenarnya isu menutup aurat ni dia jadi kelam kabut lah. Jadi syubhat, jadi satu kekeliruan. Salah satunya perubahan itu berlaku kerana kita disogokkan dengan budaya hedonism ini. Hedonism budaya hiburan. Jadi artis-artis itu menjadi ikut anak muda. Jadi dia tengok pakai okey dan. Ini orang Islam juga berlaku pakai. Akhir sekali yang itu lebih dominan. Itu yang berlaku. Dan itu salah satulah strategi dia. Cuma tidak disebut di sini. Di sini dinyatakan bahawa salah satu. Kita kena tahulah. Perlu kita boleh kiyaslah. Jadi dengan siapa? Jadi oleh kerana di Mekah, di Madinah pada waktu itu, bangsa ataupun kelompok kabilah yang paling besar adalah Aus dan Khazraj. Jadi tak dapat tidak. Mereka mesti membuat hubungan baik dengan Aus dan Khazraj. Memang begitu. Kalau kita sekarang di Malaysia ni, siapa yang paling menonjol misalnya? Sama ada individu ke? Kumpulan NGO ke parti ke, mesti dia akan jadi target kepada musuh Islam tu. Siapa yang paling banyak peranan dalam masyarakat, yang diterima oleh masyarakat, jadi dia akan terdedah. Begitu ya dalam kisah ni, zaman Nabi ni siapa yang kira-kira masyarakat tempatan? Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj inilah yang menjadi target mereka untuk ittisal, untuk melakukan hubungan, persefahaman dan sebagainya. Jadi golongan munafikin ini mereka hadir ke masjid. Mereka mendengar hadis-hadis yang dibaca oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi, kata-kata Nabi itu hadis lah. Hadis-hadis yang disebut oleh para sahabat. Wa yaskharuna minhum, dan mereka mempersendakan. Bila mereka kembali kepada kelompok mereka, mereka akan sebut dan mereka mempersendakan. Mereka buat komentar lah. Perkara ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Kalau dalam usrah dia, kalau Syiah dalam usrah dia, dia sebut lah sebagai contoh lah. Begitu juga kita dengan ada setengah-setengah evangelis misalnya. Bila dalam kumpulan, dalam dewan mereka tu, kan maklumat tu dia boleh bocor sampai sekarang. Sebab kita jangan kita ingat orang Islam pun lemah. Mana dalam masyarakat orang tidak Islam pun ada orang Islam yang dia tidak dedahkan keislaman dia. Yang ini sangat penting dalam konteks Malaysia sekarang. Ada, kita tahu. Kalau Syiah sendiri pun di kalangan dia tu ada, sehingga kita boleh tahu. Bahkan kita ada video dia sebut. Dia sebut teruk lah. Dia kata duk baca sirah sahabat, duk baca sirah orang kafir. Ada pernah satu hari tu, satu malam tu lah, saya kuliah tu, saya bincang tentang Yazid bin Mu'adh. Siapa Yazid sebenarnya? Anak murid Imam Malik tu. Ada yang kata dia ni belajar dengan Imam Malik. Wallahu alam, saya pun tidak semok lah. Tapi dia ni belajar di hadis di Masjid Nabawi. Dan ketika umur 18 ni memang dikenali sebagai orang saleh. Ada satu kitab khusus ulama India tulis. Yazid wa Muawiyah. 23 tahun dia buat kajian. Ada kitab tu. Kitab tu bahasa Urdu. Cumanya, jadi nak faham macam mana? Saya pun tak faham bahasa Urdu ni. Cuma adalah boleh faham sikit-sikit. Yang pentingnya apa? Tajuk, saya boleh faham. Tajuk dan rujukan dia. Rujukan itu pentingnya. Nama apa tak ingat dia? Mahmud apa tak ingat. Ada buku tu dengan saya.
Jadi kalau kita rujuklah, kalau kita nak tahu berkenaan dengan Yazid ni, cerita tentang Yazid, dia bincang khusus. Yazid wa Muawiyah. Yazid dan Muawiyah. Dia bincang. Lama dia buat kajian. Tu. Jadi bila kita sebut tu, dia tak boleh nak tahan perasaan dia. Dia bangun, dia kata ustaz apa ni kata. Duduk angkat pembunuh Sayyidina Husain. Siapa dia bangun? Dan dia kutuk saya lah. Dia pun balik ke rumah dia. Jadi saya pun dah tengok dia balik, kita tekan sikit suara tu. Kuat sikit suara tu. Dia tak pasti. Dia mari semula. Masuk semula dalam masjid. Dia kutuk lagi. Dia kata, kenapa dia baca sirah pembunuh Sayyidina Husain? Saya pun sebutlah pada dia, duduk. Kita minta dia duduk. Saya kata pembunuh Sayyidina Husain adalah Syiah. Kita akan bincang perkara tu. Kalau nak bincang boleh lah. Syiah, pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya. Banyak cerita lah. Dalam kitab ni pun ada. Akan datang kita akan bincang. Siapa pembunuh Sayyidina Husain? Siapa yang merancangnya? Puak mana? Kalau betul lah dia punya tentera Yazid, pasti semuanya akan mati. Sebab Sayyidina Husain ni sekitar tak sampai 30 orang. Ada yang kanak-kanak, ada perempuan, ada yang tua, dan semuanya tidak bersenjata. Tapi kenapa tak mati semuanya? Kalau tentera pergi bunuh dia, tak ada 1 minit mati. Itu kita perlu tahu. Itu poin paling besar. Rupanya tak mati semua tu kerana tentera Sayyidina Husain sampai awal. Rupanya tentera Yazid tu sampai tu dengan maksud nak mempertahankan, nak selamatkan keluarga Sayyidina Husain daripada dibunuh. Sebab tu berjaya. Sebelum kurang 6 atau 9 orang yang selamat. Dan inilah saksi hidup yang menyebutkan siapa pembunuh abang-abang kami. Sebut dari riwayat. Dan mereka ni diberi di penjagaan yang rapi lah di istana di Syam itu. Jadi perlu kita akan bincang perkara ni disentuh di sini. Baik. Jadi orang-orang Yahudi ni yang kira-kiranya di segi operasi merekanya atas platform munafik ini, mereka masuk ke masjid, salat, hidup bersama orang Islam, dan mereka bina karakter mereka sebagai orang saleh sehingga dipercayai oleh masyarakat. Tu. Tetapi mereka sebenarnya memperolok-olokkan dan mempersendakan agama orang Islam itu pada satu hari. Ini riwayat dari Ibn Hisham, sirah Ibn Hisham. Pada satu hari jadi Nabi tahu. Kita akan bincang juga akan dalam kitab dia akan ada disentuh lah. Kita pun sedia maklum kenapa Nabi tak bunuh sahabat beberapa kali, minta Sayyidina beberapa kali minta nak bunuh Abdullah bin Ubay tu. Nabi tak benar. Ada. Itu dari sudut politik. Dan kesan daripada itu ramai juga golongan munafik ni akhir sekali jadi Islam yang baik. Itu kesan dia. Misalnya anak Abdullah bin Ubay jadi Islam yang baik, berperang untuk Islam. Itu kesannya. Walaupun ayah dia teruk sebagai bapa munafik lah kita kata tak. Innal munafiqina fid darkil asfal, ila al-Quran sebut begitu teruk. Bukan sekadar neraka, tapi neraka paling bawah sekali. Tapi anak dia Islam. Ada kelebihan dia dalam hadis. Akan datang pun saya tak ingat bab yang keberapa, ada juga disebutlah di sini. Baik. Jadi pada suatu hari golongan munafik ini berhimpun dalam masjid. Dan adalah orang-orang lain, tapi sebab dia orang munafik, salah peranan dia adalah bercakap. Bila dia berada di kelompok masyarakat, dia akan bercakap. Dia akan timbulkan ucapan yang menyebabkan jadi orang jadi salah sangka kepada orang lain. Itu peranan munafik. Orang Islam dia tidak begitu. Sebab tu kalau di kalangan kita, kalau bercakap menyebabkan kita percakapan kita tertohmah orang lain, itu bahaya. Itu bukan sifat orang Islam itu. Sepatutnya sifat orang Islam, bila kita bercakap, keadaan yang nak panas, nak timbul masalah pun dia jadi aman. Kita ni ejen pendamai. Sentiasa melakukan sulh di kalangan masyarakat. Sepatutnya. Jangan kita letak posisi kita. Bila kita bercakap sepatah, menyebabkan manusia jadi huru-hara. Timbul sangka buruk sama Islam. Maknanya bahaya kita. Maknanya kita ni bahaya kedudukan kita. Dalam nilaian agamanya. Inilah peranan dia. Bila dia berada di masjid, dia bercakap-cakap dengan orang ramai. Mereka bukan seorang lah disebut dalam riwayat ini, bukan seorang. Tiba-tiba Rasulullah melihat mereka. Bila mereka sedari bahawa Rasulullah melihat keadaan mereka tu,
Lalu mereka merendahkan suara mereka. Dia berbisik pula bercakap. Jadi Nabi perhatikan. Bahkan di sini disebut qad lasaqa ba'dhum bi ba'din. Lalu mereka merapatkan sesama mereka. Makna macam berbisiklah. Something wrong. Rasulullah kata nampak Maka selepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat supaya keluarkan orang-orang munafik ini daripada masjid dengan cara yang agak kasar. Sebab Nabi tengok, Nabi tahulah. Baik. Selepas daripada itu, jadi ini keadaan yang sudah agak panas lah. Jadi untuk mengelakkan, menyekat fitnah ini, bagaimana nak sekarang? Nabi kena fikirlah bagaimana nak menyekat ini, nak menghalang daripada maklumat-maklumat fitnah-fitnah, racun-racun yang hendak disampaikan oleh puak Yahudi dalam bentuk orang munafik ini. Bagaimana kita nak sekat supaya tidak menular? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu. Nabi pada peringkat awal sentiasa berfikir. Turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran, perintah daripada Allah supaya memutuskan terus hubungan dengan Yahudi dan tak perlu lagi nak berkawan dengan dia. Putuskan hubungan dari sudut perniagaan, dari semua sudut. Dan tidak dibenar lagi umat Islam melakukan hubungan silaturahim dengan mereka. Sebab apa? Sebab dibimbangi akan tersebar fitnah di kalangan orang Islam. Ini apa sebenarnya perkara ini? Cuba kita tengok ayat dulu. Kemudian di sini saya ada buat catatan. Baik, ayat yang dimaksudkan adalah ayat 118 dan 119 surah Al-Imran. Boleh rujuklah. Kita boleh tadabbur ayat ini. Ayat 118 dan 119. Cuba perhatikan. Dalam konteks kita ni sangat perlu kita fahami. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Itu ayat 118. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kulli. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu 'alaykumul anamil minal ghaiz qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Apa Allah sebut? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meletakkan kepercayaan kepada selain kamu. Selain kamu, maknanya orang Islam. Kamu kena lebih percaya kepada orang Islam. Bahaya hadir ayat ni kalau kita baca ni. Kadang kita jadi pening kepala lihat kepada masyarakat Islam ini. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu letak kepercayaan. Beri kepercayaan kepada orang-orang selain kamu. Selain kamu tu siapa? Tengok dalam tafsir orang Islam lah. Yang mana orang selain kamu itu tidak henti-henti menyusahkan kamu. Dan mereka gembira dengan kesusahan kamu. Siapa tu? Kita kena percaya kepada orang-orang Islam kita yang memberi maklumat kepada kita. Kalau yang itu kita tak percaya, memang kita berada keadaan masalah besar. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita, orang-orang yang memang dalam badan NGO ni, yang buat penyiasatan, dapat maklumat bila dia dekat, kita marah pula kepada dia. Pelik tu. Luar biasa tu. Rosak pemikiran umat Islam tu. Setengah orang jawab mudah lah. Dia politik gitulah Ustaz Din. Dia politik gitulah. Sebab tu demokrasi ni bahaya. Dia merosakkan kehidupan umat tu. Sebab tu kita jangan lebih-lebih. Biar kadar yang kita kata kalau tidak teruk lah. Teruk. Sebab tu setengah orang tu macam-macam lah kalau kita nak sebut lah. Baik, cuba kita perhati ayat ni. Tadabbur ayat ni. Sesungguhnya telah nyata kebencian. Kalau daripada ucapan mereka nyata. Jadi mereka berucap tu di mana? Bodohlah umat Islam. Kalau dia faham ayat ni, ketika orang kafir berucap secara terbuka tu, tak ada pun nampak dia benci pada Islam. Bodoh tu kalau cakap begitu.
Takkan dia nak sebut di khalayak begitu? Cuba tengok dalam dewan tertutup, dalam mesyuarat dia macam mana. Itu pendedah. Kalau secara terbuka, orang tak panggil pendedahan itu. Baik. Dan sebenarnya apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya kami perjelaskan untuk kamu, wahai orang Islam, ayat-ayat. Jikalau kamu ni orang yang boleh berfikir. Jikalau kamu ni orang berakal, kena fikir. Selama mana kita kata tokoh-tokoh Islam yang tak terlibat dengan politik badai NGO dedahkan bagaimana pokok evangelis ni, golongan-golongan yang ialah kalau kita nak istilah ke sebenarnya harbi mereka. Bukan semua. Saya terjemuh mafhum ni, ha antum ulai tuhibbun. Nah, berhati-hatilah. Awaslah. Mereka itu terhadap mereka. Kamu kasih kepada mereka. Tetapi mereka tak kasih pun kepada kamu. Mereka beriman. Kamu beriman kepada kitab Al-Quran semuanya. Mereka tidak. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata amanah. Setengah tu baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Dan apabila mereka pergi bersama kelompok mereka, mereka gigit hujung-hujung jari kerana benci dan marah pada kamu, pada orang Islam. Katakanlah wahai Muhammad, matilah kamu dengan kebencian dan kemarahan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersemak dalam hati-hati kamu. Jadi kena berhati-hati. Maklumat yang disampaikan kepada orang Islam tu, kalau kita bukan kita sebut supaya kita terima semuanya secara berhati-hati. Berhati-hati, itu tujuannya. Sebab kita dilarang dalam agama kalau kita belajar secara belajar Quran, tadabbur, kita dilarang benci orang kafir. Fitnah orang kafir pun dosa sama. Itu jelas. Bahkan Nabi kata, sesiapa yang menyakiti orang-orang kafir yang tidak harbi, yang ada hubungan baik dengan orang Islam, seperti menyakiti aku. Kayak biasa kita dengar hadis itu. Man adhani dhimmiyan, man adha dhimmiyan faqad adhani. Nabi kata siapa yang menyakiti orang kafir yang tidak harbi. Saya dimaksud tidak harbi mula. Dhimmi ni mana orang kafir yang taat pada kerajaan Islam. Dia ada perjanjian, bayar cukai dan sebagainya. Seperti menyakiti aku. Maknanya kasih pada orang kafir ni, khususnya dalam konteks dakwah lagi besar. Itu tuntut agama. Tapi kita kena tahulah. Kena tengok ayat lain pula. Ayat macam tu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kena lihat ayat itu sebagai peringatan. Jadi umat Islam ni kena cerdik lah. Kena cerdik. Baik, ayat ini telah memutuskan. Ini dia panggil ayat muqata'. Ayat ini telah memutuskan bahawa orang Islam tidak boleh memberi kepercayaan kepada Yahudi yang seperti itu. Bukan Yahudi yang baik, yang Yahudi yang telah terbukti khianat itu. Dan tidak boleh cenderung untuk memberi kepercayaan kepada mereka. Kerana apa? Kerana perbuatan itu, bila kamu beri kepercayaan, bila kamu cenderung kepada mereka untuk bergabung dengan mereka misalnya, itu merupakan satu perhubungan. Perhubungan itu yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Dalam perhubungan itu ada kemudaratan. Dia begini hadirat. Dia manusia ni, kita kena tengok begini. Saya pergi ke beberapa buah negeri ya. Dulu pun kita terlibat juga pergi, kita jumpa orang tu, jumpa orang ni. Pernahlah buat cula lah. Sebenarnya dia akan menimbulkan kebimbangan kita setengah-setengah tempat tu. Bagaimana kita kata orang yang tidak Islam ni menekan umat Islam dari sudut ni, banyak sebenarnya. Tapi lebih-lebih orang Islam tidak sedari perkara tu. Dalam keadaan umat Islam ni majoritinya lemah. Tiba-tiba orang politik pun tidak main peranan yang seperti yang diharapkan misalnya. Itu lagi bahaya. Sebab bila kuasa politik ni umat Islam lebih bergantung pada orang lain, dia jadi begitulah. Itu yang dimaksudkan di sini, mana bahaya, bahaya. Sebab itulah kalau dulu Syiah dia cipta satu formula dalam bentuk slogan,
di zaman Baghdad. Sebelum kejahatan Baghdad, dia cipta. Ni orang Syiah ni. Apa dia? Dia kata orang kafir yang baik, orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Itu Syiah yang mengeluarkan slogan itu dulu. Di Iraq dulu. Kalau kita tengok dalam kitab. Dia panggil Ibn Tawus nama tu. Dia lah. Dia nak menimbulkan kebencian bila dia sudah rosakkan pemimpin masyarakat, dia tuduh pemimpin begini. Dia cemari dulu. Dia rosakkan imej pemimpin seperti mana yang dilakukan kepada Sayyidina Uthman itu. Jadi masyarakat ni, kebanyakan masyarakat ni sudah terpedaya. Oh, pemimpin kita ni walaupun Islam tapi jahat, zalim. Ditanam gitu. Cuba berhati, minta maaf saya sebut. Saya bukan, sebab bila saya tengok setengah-setengah dia punya penceramah di pentas politik ni. Bila kita baca kitab gini, kita rasa, kata sebiji seperti aku baca dalam kitab. Sebagai contoh. Beberapa orang penceramah lah. Dia cuba beri gambaran bahawa mana umat Islam, khususnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak Islam, yang tidak sekapal dengan dia tu, dia cuba beri gambaran telah menganiaya orang kafir, telah melakukan kezaliman pada kafir, telah menolak orang kafir dalam kehidupan di Malaysia. Bahaya tu. Siapa dia tolak? Siapa dia aniaya? Dia cuba bina persepsi itu. Itu naratif yang sangat jahat lah. Padahal tak ada pun. Kalau kita dengar dia ceramah tu, saya tidak sebut nama lah, bukan seorang, beberapa orang lah. Kata bahaya dia ni. Padahal tak ada pun berlaku kita di Malaysia. Kalau orang tidak tahu situasi sebenar, dia akan, teruk ni pemahaman umat Islam di Malaysia ni. Itu fitnah besar. Fitnah bukan kepada individu tu. Fitnah kepada umat. Sehingga saya tengok akhir sekali nak jawab. Susah nak jawab. Akhir sekali musuh pada politik di Kelantan, di Pantai Timur, terpaksa guna. Tengok dia kata pemerintah di Kelantan. Ada di aniaya kafir. Terpaksa jawab gitu. Ni bahaya pemimpin begini. Dia cuba beri gambaran bahawa orang Cina telah ditekan di Malaysia. Tidakkah itu bahaya tu? Bahaya tidak. Orang politik ni bahaya. Sehingga saya dengar tu, saya kata, teruk ni ceramah begini ni. Dia kata kita tidak boleh aniaya orang kafir. Begini, siapa yang aniaya? Tu cara dia tu. Tu bahaya tak? Ni orang panggil muftin, pemfitnah. Bukan mufti. Muftin. Bukan ya, nun di akhir tu. Tu bahaya tak? Sehingga saya berdoa, mintalah Allah SWT bisukan orang ni. Sebab kita tengok daripada berbelas tahun, cara dia macam kita bahaya dia ni. Pada kita rakyat, kita tahulah. Mana dia? Saya bukan bercakap politik, tapi bahaya. Dia boleh merosakkan fahaman manusia, fahaman non-Muslim kepada orang Islam. Seolah dia nak cuba gambarkan dia ni sebagai orang yang wasatiyah. Bahaya tak boleh begitu. Dan ini saya sebut tu sebab apa? Inilah yang menjadi modus operandi bagaimana pokok Syiah yang mana mereka ni asal pada Yahudi telah merosakkan imej Sayyidina Uthman. Bertahun-tahun dia rosak. Sayyidina Uthman ni memerintah 12 tahun. Masuk tahun ke-5, tahun ke-6 tu dah mula dah diburukkan. Paling tidak ulama kata 6 tahun dia burukkan imej Sayyidina Uthman. Selepas itu barulah dia buat satu gerakan dengan musallah, menggunakan senjata. Akhir sekali mati Sayyidina Uthman. Sebab tu dalam kitab sejarah kita, kejayaan pertama Yahudi adalah dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman itu. Sebab kalau kita kata sebelum tu, Sayyidina Umar itu Parsi. Sayyidina Umar itu Parsi. Yahudi ni. Sayyidina Uthman tu lah. Tu kena berhati-hati. Sebab tu hadirat, setiap percakapan kita ni, kalau kita sebut tidak tepat, tidak kena dengan sebenar, bahkan menimbulkan fitnah pula, teruk hadirat kena di hari akhirat. Orang begini. Ucapan-ucapan tu kalau kita perhatikan, dia akan memberi satu imej yang sangat buruk orang Islam ni pada mata orang tidak Islam. Dahsyat dia tak. Kesal ucapan tu. Hadirat dengar sendiri. Dengar sendiri. Begitulah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima. Ini masih lagi di bawah marhalah yang pertama.
Cara yang kelima, muhawalatuhum fitnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka, ni antara yang mereka buat di zaman Madaniyah. Mereka cuba fitnah Nabi sendiri. Kalau tadi dia timbulkan fitnah di kalangan kita kata sahabat, menimbulkan keraguan terhadap banyak mereka kritik Nabi sendiri sehingga ada setengah-setengah orang Islam tu meragui keadilan Nabi. Sampai tahap itu berjayanya media munafikin pada waktu itu. Ni dia akan fitnah Nabi sendiri. Okey. Cuba kita tengok di sini. Akhir sekali dia pergi kepada pucuk pimpinan yang utama, Nabi sendiri. Antara muamarat, iaitu kita kata modus operandi lah, perancangan-perancangan Yahudi untuk merosakkan imej Islam. Mereka cuba untuk merosakkan ketua Islam pada waktu itu. Siapa dia? Rasulullah. Mana kalau kita berjaya menjatuhkan imej Nabi, akan rosaklah Nabi. Misalnya kalau kita tengok sekarang ni, kalau dalam dunia mustasyrikin, golongan orientalis, antara poin modal yang mereka guna untuk merosakkan Nabi ni gila perempuan. Berkahwin dengan budak kecil, umur 6 tahun, lepas tu ramai pula isteri. Teruk lah. Pengikut dia setakat 4 ya. Dia 9. Campur sekali dengan hamba sampai 11. Dia sebut. Dia bagi orang-orang Islam yang sudah termakan, banyak dah sudah, otak pun sudah dibius sudah tu, dia boleh terima. Ini bahaya. Baik. Ibnu Hisham telah meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Beliau menyebutkan bahawa Ka'ab bin Asad dan Ibnu Salubah, bukan Penado ni, Ibnu Salubah. Nama ke? Takut tukar. Jadi dalam riwayat Ibnu Sa'd disebut, dia kata Ka'ab bin Asad ni kepala-kepala Yahudi ni. Ni kepala mereka tinggi ni. Ka'ab bin Asad, Ibnu Salubah, Abdullah bin Suri dan Syas bin Qais, mereka berbincang sesama mereka. Apa yang mereka sebut? Dia kata kepada Yahudi. Di mana ni? Di Madinah. Dan di sekitar Madinah, apa dia kata? Pergilah kamu kepada Muhammad itu. Kamu pergi pada Muhammad itu. Dengan harapan, kalau kamu tidak join dia, tidak rapatkan dia, kamu tidak bergaul dengan dia, dengan Muhammad, dengan sahabat-sahabat dia, bagaimana kita nak merosakkan agama dia? Pergilah. Mudah-mudahan dengan kamu membuat hubungan baik dengan Muhammad itu, kita akan berjaya menimbulkan fitnah dalam agama dia. Jelas dia sebut. Baik. Dia tu, dia kata, Muhammad tu dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Maka mereka pun pergilah. Dia di sinilah orang kafir ni dia lupa bahawa Nabi ni betul dia manusia biasa, tapi dia terima wahyu. Dia cerdik. Maka mereka pun pergilah. Mereka pun kata kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, engkau sedia maklum. Ni saya terus terjemahlah. Ni sebenarnya riwayat ni. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sedia maklum bahawasanya kami ini adalah merupakan ahbaru Yahud wa asyrafihim. Kami ini adalah pendeta-pendeta Yahudi dan golongan elit, golongan pimpinan, golongan bangsawan di kalangan mereka. Dan kami ini juga adalah ketua-ketua Yahudi. Dan sesungguhnya kami, kalau kami ikut engkau, kalau kami buat kenyataan bahawa kami ikut engkau, bergabung dengan engkau, semua Yahudi akan bergabung dengan engkau. Itulah kedudukan kami. Mana kalau kami buat, apa ni kita panggil ni? Press conference lah kita kata. Buat apa ni? Apa ni? Kalau bahasa Melayu kita ni. Ini hati akhbar lah. Panggil media-media, kita buat kenyataan. Kalau kami buat kenyataan, kami sokong Muhammad untuk membentuk kerajaan Madinah ni. Sakit kepala dia ni. No. Siapa tak tidur di media ni. Kalau kami buat gitu, semua Yahudi akan ikut. Dia kata gitu. Mana nak beri sokongnya? Tapi dia ada tu maksud dia tu. Kami boleh bagi sokongnya. Kalau kami bercakap sepatah saja, satu kalimah saja, kami memberi kepercayaan taat setia kepada Muhammad, semua Yahudi akan ikut kami. Itulah kedudukan kami, mengikut mata Yahudi, pokok Yahudi. Baik. Mereka tidak akan menyanggahi kami, mereka tidak akan lawan kami, walaupun setengah-setengah kelompok Yahudi itu ada berlaku perselisihan pertelingkahan dengan kami, tapi mereka tetap hormat kami. Tu dia sebut gitu.
Apakah, wahai Muhammad, apakah engkau sanggup, apakah kalau kami mempengaruhi mereka supaya mereka sokong engkau, sanggupkah engkau memberi ruang kepada kami ataupun kamu melayani beberapa permintaan kami? Dia ada nak sesuatu. Dia ada nak sesuatu. Sekurang-kurangnya jawatan-jawatan itu kena bagi kepada pokok kami, biar kami boleh merentah Madinah ni. Itu maksud dia. Dia nak sesuatu. Apa? Jadi Nabi tak mau. Nabi tak layan. Satu permintaan pun Nabi tak layan. Dia sebenarnya hadirat. Kalau kita baca dalam hadis ni tidak disebut. Kalau dalam kitab lain. Sebenarnya ada pemisah Musailimatul Kazzab tu pernah diminta jawatan dengan Nabi. Ada dalam riwayat sebut. Minta jawatan. Nabi kata, kamu minta jawatan. Nabi pun belah. Pelepah tama Nabi belah dua. Apakah jawatan? Sebelah pelepah tama apa aku tidak akan bagi pada kamu. Siapa Nabi kata begitu. Tu dia marah sangat pada Nabi tu. Selepas tu buat kenyataan kami hilang kepercayaan. Kepada Muhammad ni. Itu modus operandi sama ya. Kena tengok muka-muka ni. Kena tengok. Jenis-jenis begini tak layak jadi pemimpin. Nabi kata dalam hadis jelas orang yang minta jawatan. Siapa tak tidur malam kan nak jawatan ni. Saya bukan kata ni cerita di luar Malaysia lah. Sini tak berlaku gitu. Tak layak. Nabi tak benar. Sebab jawatan-jawatan ni Nabi sebut banyaklah dalam bentuk hadis-hadis berbentuk ancaman, menjadi punca manusia susah dalam urusan mahkamah Allah. Tanggungjawab tu besar, taklif wala tasyrif, merupakan bebanan bukan kemuliaan, bukan satu kemasyhuran, tidak. Berat tu sebenarnya. Sebab dia mengurus manusia, termasuk ekonomi, termasuk kehidupan masyarakat, semua di atas beban kepala dia. Berat tu. Baik. Maka Nabi menolak, Nabi tak layan. Selepas tu Allah menurunkan ayat. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuk an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Sesungguhnya hendaklah kamu berhukum. Hukumlah di antara mereka yang orang Yahudi itulah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan ikut. Jadi maknanya dia nak supaya Nabi kalau jatuh hukum, biarlah dengan hukum Yahudi itu. Yang telah mereka rasakan. Hukum Yahudi itu bukan hukum asal Nabi Musa itu, tidak. Kalau kita perhatikan ni ayat ni, dia selari dengan permintaan orang kafir zaman Mekah. Orang kafir ni zaman Mekah, bila dia sudah buntu dan nak buat macam mana ni, nak supaya kita nak lawan Nabi tak mampu, nak berhujah pun kalah. Dah perkembangnya dakwah di Mekah sentiasa meningkat. Akhir sekali dia buat, kalau bahasa ni dia panggil, kita nak hulurkan, dia panggil kerajaan perpaduan. Nak bergabung. Cara mana? Tahun ini kita sembah Allah, tahun depan kita sembah berhala. Tu dia panggil kerajaan perpaduan. Kita berpadu atas itu. Jadi masing-masing ada hak dan masing-masing dihormati. Bagi dia itu takrif perpaduan. Nabi tak terima. Nabi kata satulah. Tu Nabi kata selepas tu Nabi sebut tu lakum dinukum waliyadi. Secara muqata', kata putus. Cari ruang dakwah lain. Tak perlu dah orang ni. Dia kena sampai tahap itu. Bila sampai satu tahap dia kena begitu. Barulah orang Islam bermaruah. Ini pun begitulah juga. Jangan kamu ikut hawa kehendak mereka. Dan berilah peringatan kepada mereka bahawa berhati-hatilah dengan mereka, Allah kata. Kerana apa? Mereka akan memfitnah kamu. Mereka menimbulkan fitnah pada kamu terhadap sesetengah hukum Allah. Sebab dia, macam mana dia nak terima? Sebab dia tidak Islam. Jadi bila dia tak mahu terima, jadi kalau nak bergabung syaratnya kamu kena terima sebahagian hukum Yahudi itu untuk dilaksanakan dalam negeri. Tidakkah itu permintaan di tempat kita ni? Sebiji seperti Quran ni sebut.
Kalau kita sebut, dia kata resi, negara siapa ni? Kalau kita sebut, dia kata resi. Nah, nama tu tidak nama sebenarnya tanah Melayu dulu. Lah ni tinggal kepala kereta api ya tanah Melayu. Nak macam mana? Sebab itulah hadirat dia bahaya sebenarnya. Istilah-istilah yang diselewengkan ni bahaya. Istilah Melayu cuba nak dihapus. Sebenarnya bahaya tu bagi saya tu. Tapi sesungguhnya dia anggap resin jangan sebut bangsa. Dalam dunia dia ada bangsa diiktiraf. Baik. Tu cuba tengok tu Dan jikalau mereka berpaling, mereka tak mau terima. Kita letak syarat pun dia tak terima. Dia letak syarat pun kita tak terima. Kamu kena sedar. Kamu wahai Muhammad sebagai pemimpin kena sedar. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Allah nak hukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Allah nak hukum. Dan sesungguhnya ramai di kalangan manusia ni kita sebab tu jangan kita ingat bila ramai yang buat maka perkara tu betul. Dah kira apa sebut? Majoriti manusia ni la fasikun. Tak betul. Fasik yang ramai. Jangan ikut pendapat ramai. Itu. Itulah kalau nak masalah demokrasi ni ulama kritik pun dari sudut tu. Mana ayat ni tak sesuai demokrasi. Cuba bayar sekarang nak. Ini pemerhatian lah sebab anak pun pernah juga terlibat dalam beberapa badan NGO. Kadang-kadang bila kita dipanggil, dijemput untuk pendedahan lah. Bagaimana kedudukan kristianisasi, pokok pluralism, liberalism di Malaysia, bagaimana terkejut kita. Sekarang ni pokok batini. Yang mana semua ni asal daripada Yahudi. Sebab tu Syah Waliullah Ad-Dihlawi sebut, dia kata sebenarnya ajaran-ajaran salah yang jadi iddat, yang berlawan dengan Islam ini sebut dalam Quran, itulah punca ajaran salah seluruh dunia sampai kiamat. Apa dia? Mula-mula sekali kita sebut sebagai musyrikin. Kena buat kajian. Musyrikin ni apa? Bukan sembah berhala sahaja. Pakai cicing kayu kokar tu lah. Dengan kerana disyarah 2 jam oleh penjual dia tu lah. Itu pun salah satu bentuk syirik. Banyak syirik. Percaya kepada sistem yang tidak Islam tu memang boleh jadi syirik juga. Apa dia lagi kata? Yahudi. Lepas tu lagu mana pemikiran munafikin. Sebab munafikin ni, hakikat munafikin ni kafir lah. Orang panggil nifaq i'tiqadi tu. Apa dia lagi kita kata? Mulhid. Disebut dalam Quran. Atheism ini. Tu. Kemudian golongan yang cuba nak melepaskan dia pada ikatan ibahiyah, orang panggil liberalism itu. Itu semua tu disebut dalam Quran. Inilah asal ajaran salah. Cumanya dia berlaku proses asimilasi lah kalau kita guna bahasa sekarang. Masuk, dia panggil tadakhul kalau bahasa Arab. Tadakhul ni bercampur-campur. Sebab tu bagi anak, nama tu tak penting sangat. Kena tahu juzul. Sebab tu kalau dalam kitab yang anak baca, kitab ni 2 jilid. Kitab ni nama dia Mawsu'atul Adyam wal Madhahib Al-Mu'asirah, ditulis oleh satu jawatankuasa ulama, ensiklopedia tentang agama-agama dan aliran-aliran semasa. Habis dia masuk ke situ. Sehingga jemaah tabligh pun dia masuk. Cuma di bawah yang tidak sesat lah. Dia ada pula begini-begini disebut lah. Cumanya kalau yang sesat dia akan sebut. Poin yang paling besar dia akan sebut apa? Juzur. Juzur ni maknanya ajaran ini mana asal dia? Dia semua apa yang berlaku di muka dunia dia ada asal dia. Dia ada asal dia. Kita kena tahu. Dan daripada asal itu untuk menjadi sesak sampai peringkat kafir, setengah tahun masa 20 tahun, dia tidak jadi terus jadi kafir. Misalnya kita kata bertawassul dengan orang mati di kubur itu. Itu memang ulama telah sebut inilah salah satu punca jadi syirik. Ulama telah sebut daripada awal lagi. Dia tak akan bila pergi tawassul tu jadi kafir. Tak ada ulama kata begitu. Tetapi kalau jadi amalan berterusan, dia boleh naik satu tahap, akhir sekali tu minta dengan orang mati. Bukan bertawassul lagi, tidak. Dia boleh sampai ke tahap itu. Daripada mana? Pengalaman kesesatan manusia yang telah dicatat, direkod oleh ulama. Jadi kalau begitu sepatut kita kena ambil perhatian. Ni orang sebut, bila ada orang sebut, marah pula. Itu masalahnya. Hak kita bincang sini ni hadirat, Yahudi ni satu agama yang bukan semata-mata agama saat ini agama politik. Sebab tu kita tengok dah, cuba perhati. Kalau kita baca kita, kenapa Syiah ni ajaran salah tapi target dia memerintah sebab dia asal Yahudi. Ayah pen dia tidak nak memerintah, muka dia ada kerajaan langit dah.
Nah, sebab tu dia tak timbul, dia tak ada nak sentuh politik Malaysia ni. Dia kerajaan pun tak marah sangat dia. Sebab Arkam kerajaan marah bila dia nak ambil pemerintah. Sebelum tu tak apa. Kerajaan penyakit pula lah. Bila minta dia nak memerintah, bagi pada dia. Dia macam dia ada cabar. Kerajaan bertindak. Kerajaan ni kalau cabar dia, kalau cabar tu tak apa lagi. Cabar dia tu tak boleh. Pulaknya. Kalau ajar salah biasa memang sesat juga, tapi tidak dia anggap besar. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan cara dia. Dia tak terlibat politik. Syiah ni tidak. Apa sebab dia? Sebab dia asal dia agama dia begitu dah. Yahudi ni memerintah. Dia bukan sekadar nak amal, zikir saja, tidak. Tu. Sebab tu Syiah ni hadirat. Kalau kita baca dia punya strategi dia untuk di Malaysia ni dan juga di Thailand, memang dia ada 5 mustawa. 5 marhalah. Mustawa terakhir dia adalah memerintah. Dia tidak berjaya di Malaysia. Mustawa pertama dia ambil di segi bab kebajikan, khairiyat. Khairiyat ni panggil apa? Yayasan-yayasan. Tu. Kemudian dia ada dari sudut education, bahagian pendidikan. Dia boleh bagi percuma. Berlaku dah di Malaysia. Kalau di Kelantan ada beberapa pusat untuk pendidikan kanak-kanak ni, mereka awal sekolah percuma. 2. Yang ketiga melalui tijarah, perniagaan. Kemudian dia 4 mustawa. Perniagaan dia berjaya juga. Kemudian dia panggil siasah. Banyak kita tengok dia sudah sampai di sampai tahap nak berjaya menguasai satu parti besar satu ketika dulu. Mana satu tahap lagi. Sehingga sahabat-sahabat kita daripada Fatani datang, dia kata kalau di Thailand ni dia sudah sampai ke tahap 5-4 mustawa di sana. Dia sudah kuasai. Sebab tu 5-6 tahun dulu dia kata 10 tahun lagi kita berjaya. Target Syiah kalau di 3 wilayah ni, di Thailand ni dia bercakap sekitar 6 tahun lepas, maknanya 4 tahun lagi berbaki. Dia boleh menguasai. Walaupun dia tidak tukar nama, tapi dia akan berjaya menguasai ahli sunnah sana tu jadi Syiah. Kalau tengok di di Bangkok ni teruk dah. Teruk sangat tu. Itu kita kena tahu. Jadi di Malaysia apa begitulah juga. Bahaya tu. Tu. Jadi adalah pula gerakan yang sedar ni cuba jatuh ke dia. Akhir sekali jatuh pula, jatuh standan keluar. Boleh faham, tak faham tak apa tu. Kalau tak faham lagi berat tu. Jadi jangan kita nampak berlaku perpecahan orang Islam dengan politik siapa keluar satu kumpulan keluar dia ada isu tu sebenarnya. Banyak ketimbalan tu. Satu tahap lagi nak jadi presiden. Tu bahaya. Memang bahaya. Maknanya orang luar daripada Malaysia bagi peringatan bahaya ni kamu ni. Kedudukan kamu ni bahaya. Syiah sudah naik jadi timbalan itu. Tu kan. Saya tak tuduh siapa-siapa tu. Faham sendiri tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Ni bahaya ni. Sebab tu kita ni banyak sebenarnya dia memberi pengajaran kepada kita. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyedari dia punya taktik ataupun kita kata strategi yang telah dilakukan oleh puak Yahudi ni atas nama munafik ini, dan Nabi tahu ni, maklumat disalurkan, Nabi tahu. Sebab tu sini wa amama yaqazatir rasul, makna Rasulullah ni dengan penuh sedar perkara ni. Sebab itulah rencana mereka tu gagal. Perencanaan mereka tu gagal dan semua tipu daya Yahudi telah kalah. Akhir sekali Nabi kata akhrijul yahud min jaziratil Arab. Akhir sekali Nabi tak ada pilihan. Nabi terpaksa kata halau Yahudi daripada kepulauan Arab. Yahudi yang bagaimana? Sedangkan Yahudi masih ada. Ni Yahudi yang jahat lah. Ni dia katakan harbi tu. Jadi kalau kita tidak boleh beza perkara ni, masalah kita. Kita tidak boleh beza. Ni saya kadang-kadang nak cakap terang, takut orang kata pula. Kita tak boleh beza. Makna sedangkan dalam Quran pun ada beza. Orang kafir ni ada beza. Ada zimmi, ada muahid, ada harbi. Harbi ni macam mana? Itulah masalah tu. Baik. Jadi Rasulullah sedar dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menolak
telah mengembalikan, Allah telah lipat balik, kita kata. Allah telah hantar balik segala tipu daya mereka itu kena pada tengkuk-tengkuk mereka sendiri. Baik. Dan tipu daya yang cuba mereka laksanakan dalam bentuk gagasan-gagasan yang zahirnya nampak menarik, memukau mata masyarakat itu, akhir sekali sedikit pun tidak memberi kesan buruk pada Islam pada waktu itu. Fallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah telah menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang kafir tidak suka. Sebab itulah orang Islam ni dia kena tahu kan. Dia kena tahu. Saya je begini, biasa nak sebut sedikit lah, pengalaman saya lah. Dalam konteks kita kata masyarakat Islam dengan Muslim dengan non-Muslim lah. Masalah kita kata sesuatu tidak sesuatu hal lain. Saya pernah panggil, kita pun pelik. Sebab ni isu hudud lah kita tahu sebagai contoh. Ni saya nak ambil contoh. Kita sebagai masyarakat awam nak tahu juga. Pada waktu saya jadi imam sebuah masjid, saya panggil khusus orang yang terlibat draft dia hudud tu bersama dengan tokoh-tokoh luar negara, dan dia telah hadir setiap perjumpaan dengan non-Muslim, sama ada yang terlibat dengan politik ataupun non-partisan ni lah. Hak tidak terlibat semua. Dalam pelbagai ahli perniagaan, hak ada kita kata golongan-golongan yang ke depan lah dalam negara kita. Tak kira lah politik kepada NGO, ahli korporat, panggil semua dalam perbincangan, semua terima. Sebab apa terima? Sebab pelaksanaan hukum hudud ni tidak akan kena kepada mereka. Ni untuk orang Islam sahaja. Siapa doktor tu sebut pada saya, dia kata Ustaz Deng, Anas sendiri yang bercakap semua terima. Tapi bila naik pentas politik, dia pusing. Langsung, ni memang, kita nak kata macam, nak kata Muslim yang baik, non-Muslim yang baik, gitu. 3 kali perjumpaan dia kata. Dia sendiri sebut, seorang doktor. Saya tanya dia. Dalam bilik imam lah beberapa orang kita nak tahu. Dia cerita, berjam-jam dia sebut, dia kata teruk, dia kata nampak sangat, dia kata dia ni memusuhi Islam sebenarnya. Dan banyak lagi perjumpaan lain. Sebut. Bahkan diberi pilihan. Memang dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam konteks masyarakat majmuk, bila terlaksana hukum Islam, dia ada pilihan. Awak agama apa? Mana kerajaan itu laksanakan undang-undang agama dia. Bagusnya agama, mana ada agama lain begitu. Misalnya kita kata Hindu yang berada di bawah kerajaan Islam. Okey, baik. Kalau berlaku apa-apa, kerajaan Islam akan menjadi pemudah cara untuk melaksanakan undang-undang agama dia. Siapa begitu? Sebut dalam mesyuarat. Jadi sehingga agama lain yang terlibat pun tak boleh nak kata apa. Nampak kehebatan Islam. Sebab itulah guru saya, dia kata sebenarnya Islam takut hukum Islam tertegak. Sebab itu enggak daripada Allah. Memang dia akan sesuai. Sebab tu dia kena halang awal-awal, jangan tertegak. Sebab kalau tertegak yang itu, bahayalah. Baru orang nampak kehebatan Islam. Cuba bayar ke mana ada ajaran lain begitu terbuka. Kamu bebas nak makan apa, kamu nak makan tiapi pun boleh. No, dia tak kata lagi tu. Tu tambah penterjemah tu. No, mana bebas nak minum arak, nak makan babi ke no? Nak makan petelan begitu pun tak apa, tak ada masalah. Orang Islam tak. Banyak dah dia cerita isu judi. Siapa berlaku debat dengan agamawan dia. Dalam agama awak boleh ke judi? Siapa begitu? Tapi bila, sebab tu saya tengok teruknya orang kadang-kadang orang yang berada di pentas politik. Setengah-setengah orang Islam yang backup dia tu, dia pun ada dalam mesyuarat tu. Hal tu yang kita, saya sendiri pun kadang-kadang, kata bahaya kalau aku sakit jatuh mati ni. Tengok telatah orang Islam gini. Orang yang tahulah, yang tak tahu. Orang kita ni dia menilai siapa yang bercakap dengan ucapan yang boleh memukau boleh gitu ya. Dia tak nilai apa fakta itu. Teruk tu dah. Sebab telinga saya dengar sendiri. Satu daripada ketika saya umur 17 tahun, saya pernah dengar sendiri. Ada orang politik, 2 orang tu, dia bawa saya pergi Kuala Lumpur daripada Kelantan lah. Saya tak sebut nama mati ke, dua-dua dah mati dah. Saya duduk di belakang. Saya dengar dia bercakap. Kita masa tu umur sekitar 17 tahun. Dengar. Dia ceritalah bagaimana program dia buat nak menjatuhkan musuh politik dia. Dia sebut dia buat fitnah. Jatuh tidak boleh jadi pegawai jawatan peringkat itu. Dia sebut. Saya kata, kata bahaya dia. Dengan kepiah-kepiah dia tak pecah masa dia sebut tu.
Daripada situ saya sebut pada guru saya, lepas tu saya belajar, dia kata betul Ustaz, ana pernah dengar sendiri. Orang ni, dua orang bila dia ceramah atas pentah, hebat kenapa. Dia tak ingat belakang dia tu ada ana ni. Ana tak tidur tu. Malah sebutlah, saya tak sebutlah siapa-siapa tidak. Sebab tu tapi dia mati dah. Sore tu mati, sore tu ada lagi. Sebab tu saya tengok dia ceramah, saya tengok, kita jahat je ni. Sebab kita tahu. Hak ni saya boleh kata samit tu saya dengar sendiri. Memang dengar sendiri pun. Saya klik, saya kata, jahat lah. Nampak pakai jubah pun. No, dia sebut. Padahal sama Islam tu cuma parti berbeza. Ada berlaku. Tu saya dengar sendiri. Itulah hadis-hadrat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Isu kejahatan peribadi ni, orang Islam pun boleh berlaku, orang tidak Islam pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Jangan kita ingat, jangan kita bila orang Islam buat jahat, kita pun sandar kepada agama dia. Tapi bila orang kafir buat jahat, kita tidak sandar pada agama dia. Itu masalah peribadi, jiwa manusia tu. Individu tu. Tapi kukuk mana dia akan meninggalkan imej yang buruk pada agama jikalau orang itu dia ada latar belakang agama. Itu bahaya. Fitnah itu yang dimaksudkan fitnah. Baik, saya ambil sedikit lagi. Baik. Dia habis di situ. Begitulah. Jadi habislah dia punya marhalah yang pertama, iaitu percubaan Yahudi untuk merosakkan agama Islam khususnya di Madinah sebagai pusat Islam pada waktu itu dengan cara merosakkan masyarakat dari sudut ekonomi, dari sudut hubungan sosial, bahkan akhir sekali mereka pergi kepada sentuh Nabi sendiri, nak merosakkan Nabi sendiri. Dengan cara mana? Dia sebenarnya di sini dia tidak sebut. Ini melalui pembacaan saya di sini, dan kita tengok oleh kitab lain, dia cuba nak menimbulkan keraguan. Bagaimana kita nak menghilangkan kepercayaan pengikut terhadap ketua dia? Salah satunya ni. Banyak kalau Nabi terimalah pendapat pokok dia, selama mana tu sahabat tu akan jadi ragu pada Nabi. Dan itulah yang berlaku sekarang. Cuba tengok sekali dua, terpaksa letak jawatan presiden. Cara tu dia buat. Maknanya bila kesilapan berlaku pada pemimpin, dia boleh musnahkan satu jamaah. Banyak ke? Kalau kita baca, sebelum sampai tahap ni, berapa kali dah sahabat saya Umar minta nak bunuh pokok munafik ni. Banyak ke kalau kami Nabi terima yang ini? Mesti sahabat kata, dalam mesyuarat agung kita kata dah tak boleh. Bincang buat keputusan dalam mesyuarat agung tu tak? Misalnya tiba-tiba ada langgar juga. Mesti sahabat akan kata begitu. Ini cara dia nak merosakkan jemaah tu. Banyak ke kalau Nabi terima, Nabi telah melanggar keputusan sahabat-sahabat. Tapi Nabi ni cerdak. Sebab tu pemimpin ni kadang-kadang walaupun dia nak gitu, kadang-kadang dia terpaksa buat seperti kehendak pengikut dia tu. Tambah-tambah di sini. Kerana sahabat Nabi ni adalah yang kita sebut sebagai mukhtar. Kalau dalam istilah kitab, hadirat, kalau Nabi ni disebut Mustafa. Mustafa ni mana orang yang dipilih oleh Allah dengan penuh teliti. Tapi sahabat Nabi dia panggil mukhtar. Mukhtar ni nak terjemah dalam bahasa Melayu, mana yang terpilih juga. Tapi antara mukhtar dengan Mustafa, Mustafa ni dia lebih teliti pemilihan itu. Maknanya pemilihan atas nama mukhtar ini lebih longgar. Ini untuk sahabat. Kukuk mana pun sahabat ni dia bukan terjadi secara kebetulan jadi sahabat Nabi, itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Akhir nanti kita akan jumpa juga perkara ni. Itu kita kena ingat. Jadi Nabi bertegas begitu. Baik. Marhalah yang kedua yang kita akan bincang dalam sesi akan datang, iaitu marhalatus sara' al-musallah bainal yahudi wal muslimin fi asr Rasul. Gerakan tahap kedua, iaitu pertempuran bersenjata. Pertembungan antara Yahudi dan orang Islam yang melibatkan peperangan. Ini berlaku di zaman Nabi. Di sini dibahagikan kepada beberapa perkara lah. Yang pertama sekalinya, Ijla'u Bani Qainuqa. Ni saya bagi tajuk saja untuk perbincangan akan datang. Nabi mengusir Bani Qainuqa. Ini semua ni kabilah-kabilah Yahudi. Ni kabilah besar ni, kelompok besar. Mengusir Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga, berlaku peperangan dengan Bani Quraizah. Ini pokok Yahudi. Yang keempat, Fathu Khaybar. Nabi berjaya menawan Khaybar. Dan Khaybar lepas tu Nabi halal semua orang Yahudi. Itu berlaku dalam
marhalah yang kedua ini, mereka nak melancarkan peperangan terhadap kerajaan Madinah. Mereka lobby semua tu Yahudi di sekitar itu, termasuk golongan musyrikin Mekah, tapi mereka tak berjaya. Akhirnya mereka dihalau. Itu kita akan bincang dalam sesi akan datang. Banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada kisah ni. Sebab tu saya bila baca ni, kita tengok keadaan politik di Malaysia ni, dia banyak memberi peringatan kepada kita lah. Baguslah. Dalam keadaan kita kena berhati-hati. Tahu tu perkara lain, bercakap tu perkara lain pula. Dia tak sama tu. Jangan kita kata apa yang aku tahu, aku akan sebut. Rasa gitu. Jawab periksa pun kena jawab yang ditanya. Jangan jawab apa yang tahu. Banyak tulis ni. Tapi orang tak tanya. Oh, tak boleh markah gitu. Rupanya jawab apa yang dia tahu. Orang jawab ni apa yang ditanya. Jadi kita, ya apa yang kita tahu, tak boleh kita nak sebut semuanya. Tapi kena tahu. Nak sebut tu, nak tengoklah pula. Sesuai ataupun tidak. Begitulah dia. Jadi saya setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam sesi akan datang. Al-marhalatus tsaniyah. Mana marhalah ataupun peringkat yang kedua. Pertemuan Nabi dengan Yahudi ini peringkat kedua, iaitu bersenjata, peperangan. Okay, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.